kan? Berang berang bagi tanya tidur. Anak cantik mungkinlah. Terus. Tadi dia kata tak ada orang. Okey. Tak ada orang tu. Meh datang. Dia pun bukan suruh buat apa. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey ya. Okey, alhamdulillah kami sudah pun menyerahkan memorandum rakyat kepada wakil daripada istana. Ya. So harap-harap Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dapat meneliti, membaca, meneliti dan mengambil tindakan selanjutnya segera. So kami rakyat Marhain sangat-sangat berharap kepada Agong dan juga Raja-Raja Melayu kami untuk menamatkan ini darurat secepat mungkin kalau boleh. So alhamdulillah lah orang yang sabar tu dapat juga balasannya. Walaupun kami tunggu dah setengah jam, 1 jam, tapi kami mula-mula kami dikatakan tak dapat pergi sebab tak ada orang, semuanya tak bekerja. Tapi agaknya tak tahu macam mana sekarang ada pula wakil yang dapat menerimanya. Alhamdulillah. Ya. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat kita punya live daripada page Keadilan Rakyat Ya. dan juga Malaysia Deadline. Malaysia Deadline dan juga daripada Mustafa Mansur punya page on FB. Tolong war-warkan ya supaya semua rakyat dapat maklumat ni yang kami telah buat sedaya upaya yang kami boleh dan memorandum rakyat ni kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat juga disediakan oleh profesional kami yang tersohor, bukan profesional apa nama ni, bukan profesor kangkong ya. Ni profesor yang beriktiraf lah, yang betul-betul punya, yang betul-betul nak membantu rakyat, insya-Allah. Okey, terima kasih semua kepada saudara-saudara sekalian. Walaupun bagaimana tuan-tuan juga ikut membantu ya dalam usaha kami dan insya-Allah kita sebarluaskan lagi supaya rakyat Malaysia dapat memahami apakah yang saya sambungkan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan kita menghormati raja berperlembagaan, kita memahami dengan baik apa itu sistem demokrasi berparlimen dan tidak ada siapa yang lebih yang boleh mengatasi perlembagaan. Itu adalah hal penting, yang terpenting dalam sistem bernegara. Tanpa perlembagaan, kita tidak boleh bergerak. Ya, begitulah juga kalau orang Muslim. Tanpa Al-Quran, dia tidak akan boleh ke mana-mana. Sebab sistem hidup kita ini ada panduan. Jadi begitulah juga dalam sistem bernegara. Sistem bernegara kita mestilah mematuhi perlembagaan dan kita masih lagi mengekalkan sistem demokrasi berparlimen. Jadi kalau ada pihak yang umah ada kata, oh tak payah nak bawa parlimen apa semua segala macamnya, itu kena rujuk dengan Tok Guru dia lah. Tok Guru kami namanya Profesor Aziz Bari. Jadi kita rujuk pada Tok Guru. Terima kasih juga kepada Tok Guru kita ya. Yang kata kita macam derhaka dengan begitu. Ada juga yang mengatakan kita derhaka. Kita derhaka kalau kita mendeklarasikan perang dengan raja contohnya. Tak ikut itu mana itu derhaka. Kita derhaka. Tapi kalau kita nak menegur, tapi kita ni buat sesuatu semuanya mengikut perlembagaan. Betul. Di mana yang dikatakan derhaka tu? Betul. Kita bukan derhaka kepada Agong. Kita nak petikaikan Perdana Menteri Malaysia di atas apa yang dia telah persembahkan kepada Agong. Ya, betul. Sebab yang pertama-tamanya kita tahu Perdana Menteri kita ni tidak ada majoriti. Yes. Dan tidak ada majoriti, orang yang minoriti sekarang memerintah orang yang majoriti. So jadi macam mana tu? So tidak ada dalam constitution kita. Kalau baca di dalam Perlembagaan 43 kita boleh tengok benda-benda macam gini. Kalau dia tidak ada majoriti, yang benarnya dia bukan dia boleh buat darurat, dia kena step down. Betul. Dia harus step down, dia harus letak jawatan. Satu lagi, apa pandangan Pak Mus tentang Ketua Pembangkang Datuk Seri Ibrahim mempailkan saman kepada Perdana Menteri Okey, sebab itu ada pihak yang cuba mengkaitkan
apabila pihak Ketua Pembangkang membawa kes ini ke mahkamah. Sebenarnya kita harus faham siapa yang lebih derhaka. Kalau kita ingat seketika darurat yang pertama yang gagal, yang mereka cuba minta dari Agung tetapi Agung tolak, Raja-Raja Melayu tolak. Apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional ialah mereka memfailkan saman terhadap Agung. Jangan lupa itu. Mereka saman kepada Agung. Itu yang lebih derhaka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saman Agung. Kita saman kepada pihak yang tidak ada keabsahan, iaitu Perdana Menteri sekarang ni yang sudah hilang keabsahan. Jadi ada beza yang cukup ketara. PN menyaman yang di Pertuan Agong. Kita Ketua Pembangkang saman Perdana Menteri, kan jauh beza dia. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang cuba untuk membuat naratif kononnya Ketua Pembangkang ini adalah penderhaka dan sebagainya. Kira kuasa. Ya, sebab ada kesan ya. Kalau kita disebut kita sebagai penderhaka, kita ada kesan, bukan main sebut-sebut. Sebab itu saya kadang-kadang pantang kepada kita dengar, oh kamu tak erti, kita tak tahu, jangan sebut-sebut. Sebab istilah derhaka tu ada terminologi dia. Bukan boleh main sebut-sebut orang ni derhaka, orang ni derhaka. Ni sebab tu kita sampaikan kepada rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia faham. Ya, macam mana Kak wartawan tanya tadi, macam mana kita nak menyedarkan rakyat, iaitu persoalan-persoalan ini sedang bermain sekali. JECOM sedang bermain. Kononnya Ketua Pembangkang derhaka, kononnya siapa yang bersama dengan Ketua Pembangkang ni, macam kita buat hari ini derhaka. Mana derhakanya? Kita terus menghormati sistem bernegara. Kita terus sayangkan Raja-Raja Melayu. Kita terus ikut SOP. Yes, ikut SOP. Kita juga terus mengekalkan bahasa Melayu, agama Islam dan raja perperlembagaan. Mana ada kita pernah sebut hal yang lebih dari itu. Menderhaka. Ya. Jadi apa ujahnya mereka kalau mereka mengatakan kita derhaka kepada Raja-Raja Melayu? Saya memohon sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia dan begitu juga kepada Raja-Raja Melayu, Duli-Duli Yang Maha Mulia, agar memberi pertimbangan yang sewajarnya ke atas apa yang disampaikan oleh rakyat. Kami kumpul ini sudah hampir sebulan. Ya, memorandum ini sengaja diletakkan di dalam page supaya rakyat boleh komen dan sebagainya. So, ini adalah hasil yang terbaik. Yang ini bukan hasil dari, bukan sekadar disediakan oleh profesional, profesor kita, tapi kita juga minta pandangan rakyat. Jadi, kita mahu memorandum ini juga dirasai oleh rakyat. Keperitan hidup rakyat kita bawakan dalam memorandum ini. Jadi, saya